Aku masih ingat lagi. Pada petang hari itu, ketika aku berjalan pulang selepas dari menghantar kuih ke rumah jiranku, aku ternampak seseorang yang amat ku kenal berada di hujung jalan, sedang menuju ke belakang rumahku. Eh, itu kan Rizal, rakan sekelasku. Apa yang dia sedang buat tuh? Aku lihat dia sedang membawa satu bungkusan plastik berwarna hitam, seolah-olah mahu membuangkannya di satu tempat. Aku pun mengambil keputusan untuk mengekorinya dari belakang, bagi coba memahami apa yang dia sedang coba lakukan. Aku lihat Rizal terus bergegas menuju ke sebuah perigi buta yang telah lama ditinggalkan dan membaling bungkusan itu ke dalam perigi itu. Sebaik sahaja Rizal telah beredar dari kawasan itu, aku pula terus menghampiri perigi itu pula, dengan tujuan untuk melihat apakah yang dibuang oleh Rizal ke dalam perigi tersebut. Aku terus sahaja menjengahkan kepala aku untuk melihat apakah yang ada di bawah itu. Mujur cahaya dari luar masih boleh membuatkan aku melihat apakah yang ada di dasar perigi buta itu. Di bawah dasar perigi itu, aku melihat ada satu kelibat hitam sedang bergerak menuju ke arah plastik hitam yang dibuang itu, dan kemudiannya ia gaib secara tiba-tiba. Ini membuatkan aku terpaku seketika dan seolah-olah tidak percaya dengan apa yang aku perhatikan tadi. Apa pula yang dibuang oleh Rizal tadi, dan ada apa di bawah perigi terbiar ini yang aku tak tahu? Apa kabar semua penonton yang meminati kisah-kisah seram dan aneh di channel kita? Dan seram semua, namaku adalah Aisyah dari Pahang. Ini adalah sebuah kisah ketika aku berada dalam tingkatan 2 pada suatu ketika dahulu. Baiklah, aku sambung semula kisah ini. Malam itu seperti biasa, aku siapkan semua kerja sekolahku dahulu sebelum mahu tidur. Ketika aku mahu bersiap-siap untuk baring dan tidur di katil, aku terdengar seolah-olah ada bunyi tapak kaki di luar rumah aku. Bunyinya masih boleh didengari walaupun ia datang dari jauh. Maklumlah kawasan rumah kampungku itu memang sunyi pada waktu malam. Terdengar bunyi tapak kaki seolah-olah datang dari arah perigi buta. Ini menambahkan ingin tahuku, yang lantas sahaja bergerak ke tingkap untuk mengintai ada apakah itu sebenarnya. Mungkinkah ada lagi orang yang mahu membuang barang di perigi itu, seperti yang Rizal lakukan petang tadi? Bisik hatiku. Dari bukaan tingkap di bilik aku itu, aku dapat melihat seperti ada orang sedang berlari menuju ke arah perigi itu. Cuma yang peliknya, mengapa orang itu berlari dan melompat masuk ke dalam perigi buta itu di waktu malam ini? Walaupun pada mulanya aku berasa pelik, namun aku juga ketawa memikirkan gelagat orang tadi. Apalah yang budak-budak ni buat di tengah malam dengan perkara pelik macam ni? Aku mula berfikir. Kembali, mengapa kelibat tadi itu langsung tidak kelihatan seperti manusia? Sebab dari apa yang aku perasan, pergerakan kelibat itu tadi lebih menyerupai pergerakan haiwan saja. Mustahil juga rasanya kalau ada manusia melompat masuk ke dalam perigi buta yang dalam itu dan mampu naik semula ke atas secara berseorangan. Tiada apa yang boleh menghalang aku dari berperasaan takut ketika mahu tidur pada malam itu. Setahu aku sebelum ini, aku tidak pernah nampak kelibat tersebut sejak aku tinggal di rumah ini. Lewat juga aku memejamkan mata untuk tidur pada malam itu, kerana memikirkan banyak perkara yang belum ada jawapannya. Jadi keesokan petangnya, selepas sahaja pulang dari sekolah, aku memberanikan diri untuk melihat semula perigi buta itu. Tiada apa-apa yang aku nampak kali ini di bawah perigi itu. Tanpa aku sangka, secara tiba-tiba, aku terserempak pula dengan Rizal yang juga datang. Kembali ke situ. Dia nak buang sampah lagi, ke bisik hatiku meneka. Namun Rizal menegur aku, apa yang aku buat di sini? Aku yang terkejut pun terus menjawab, ini kan tempat aku suka hati akulah, nak buat apa? Bukan macam kau datang sini buang sampah je tahu kat kawasan orang. Rizal yang faham maksudku itu terus memohon maaf. Ya, saya mohon maaf semalam saya ada buang bangkai kucing dalam perigi buta ini. Tapi sebab ada satu kejadian pelik malam tadi. Tu yang saya datang ke sini untuk pastikan kebenarannya. Aku jadi lebih tak faham. Dan lalu bertanya maksud Rizal yang datang semula ke situ. Rizal menjelaskan kepada aku dengan muka yang sedikit takut. Katanya malam tadi dia terdengar ada sesuatu benda dibaling ke serambi rumahnya. Paling mengejutkan bila dia keluar memeriksa,
Didapati ada satu plastik hitam yang sama seperti yang dibuang di perigi itu semalam, berisi dengan bangkai kucing telah berada di serambi rumahnya. Dia juga bagi tahu yang dia juga ada nampak satu kelibat dalam kegelapan berlari menjauhi rumahnya. Seram juga bila dia melihatkan keadaan itu. Entah apakah bendanya itu beritahu Rizal lagi. Akhirnya Rizal meninggalkan aku dari situ berseorangan setelah memeriksa perigi buta itu. Mendengarkan apa yang diceritakan oleh Rizal itu, terdapat persamaan dengan apa yang aku alami malam tadi. Mungkin kelibat yang aku lihat malam tadi itu, sebenarnya mungkin baru pulang dari rumah Rizal agaknya. Perkara menjadi lebih menarik jika dua peristiwa itu dikaitkan antara satu sama lain. Aku pun menuju pulang saja selepas itu. Pada malam berikutnya ada lagi peristiwa pelik berlaku. Waktu itu aku telah tidur sedikit awal akibat keletihan yang amat sangat kerana latihan sukan di sekolah. Dalam hampir 1 jam terlelap, aku ada terdengar bunyi tapak kaki di luar rumah. Kalau diikutkan cara jalannya, amat serupa dengan bunyi kelibat di perigi beberapa malam sebelum ini. Mendengarkan itu, aku terus membuka mata dan mengamati kemana arah perginya bunyi itu. Dari apa yang aku dengar ketika itu, ada bunyi tapak kaki sedang menuju ke arah luar dinding bilikku. Ini diikuti kemudiannya oleh bunyi, seperti ada orang memanjat dinding dan naik ke bumbung rumahku pula. Aku menjadi amat ketakutan pada ketika itu. Aku bacalah apa yang aku tahu untuk menenangkan perasaanku dan berharap dapat melindungiku pada malam itu. Dalam keadaan yang seram itu, mujurlah aku ada dengar yang ayah dan adikku yang baru pulang dari surau ketika itu melintasi hadapan bilikku. Aku terdengar ayahku sepertinya membaca ayat-ayat suci dan cuba menghalau sesuatu di luar bilikku itu. Aku pula tetap tidak bangun dan terus baring sahaja di bilikku. Perkara terakhir yang aku dengar adalah bunyi orang melompat di atas atap rumahku, dan terus tiada lagi kedengaran bunyi selepas itu. Namun malam itu tetap menyeramkan buat aku hingga aku lewat tidur disebabkan perkara itu. Nampaknya gangguan kelibat hitam itu masih belum reda. Aku ada dengar dari orang kampung yang mereka ada juga ternampak kelibat dengan gambaran yang sama melintasi jalan pada waktu malam. Setiap malam ada sahaja gangguan demi gangguan dari kelibat itu. Nak kata orang minyak pun bukan. Entahlah, aku pun tak tahu. Orang kampung akan sentiasa berhati-hati atau mengelakkan menggunakan jalan di hadapan rumahku itu apabila malam menjelma demi mengelakkan dari bertemu kelibat itu. Setelah hampir sebulan, gangguan ini berlaku. Pihak surau mula melakukan sesuatu dengan membawa seseorang untuk menghilangkan gangguan itu. Ternyata mereka telah mensasarkan kawasan perigi buta di rumah aku. Alhamdulillah, tiada kedengaran lagi gangguan dari kelibat selepas rawatan dibuat. Namun apakah kisah makhluk itu tetap menjadi misteri kerana perawat tidak mahu bercerita tentang perkara itu. Namun khabar angin berkata, itu adalah saka yang dibuang oleh seseorang di perigi buta itu. Aku tak dapat pastikan kebenaran kisah yang sebenarnya. Itulah sahaja kisah yang dapat aku kongsikan. Semoga kisah ini menjadi satu kisah yang menghiburkan buat semua. Semoga kita bertemu lagi di masa yang akan datang.